Gym adalah fasiliti untuk kegunaan ramai. Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeza, namun di gym hampir semua mempunyai matlamat yang sama. Okey, tak semua orang. Jadi sama macam mana-mana ruang awam, ada etika dan peraturan yang perlu anda patuhi. Sama ada bertulis ataupun tidak, ini adalah 10 pantang larang di gym. Sama seperti kasut, pakaian sukan, bawa botol air, tuala lap peluh juga adalah salah satu kewajipan untuk semua orang. Benda paling jijik adalah bila duduk dan kulit aku bersentuhan dengan bekas peluh kau. Itu ibarat anda duduk atas toilet yang masih basah lagi. Dan paling teruk kalau masih lagi suam. Peluh itu normal, itu menunjukkan anda bekerja keras di gym, tapi tolonglah lap peralatan selepas anda habis guna. Semua gym akan ada squat rack dan jumlahnya terhad. Ada yang hanya mempunyai satu squat rack. Squat rack ni peralatan yang simple saja, dia adalah satu rak di mana ada cangkuk untuk sangkut barbel dan akan ada safety bar serta aksesori lain. Meskipun namanya squat rack, dia tidak terhad kepada senaman squat saja. Banyak lagi senaman yang memerlukan cangkuk untuk bar tersebut dan juga safety features seperti bench press, military press, rack pull. Tapi janganlah anda bawa dumbbell pelangi anda pergi ke squat rack dan buat bicep curl. Hey, shut up! Everybody shut up for a second. I need everyone's attention. If everybody could just beware, there's a monster in the gym. The fucking Cyclops. Kalau anda jenis yang tinggal peralatan merata seperti dumbbell dan juga plate, orang macam ni adalah orang yang sama yang buat sepah di kedai makan. Aku anggap orang macam ni yang tak pernah diajar untuk simpan mainan time kecil-kecil dulu. Dan kalau simpan tu, pastikanlah simpan di tempat yang betul. Contohnya pada rak dumbbell, selalunya dia akan selang setiap 2.5 kg. Jadi pastikan ada susun di tempat yang betul untuk kemudahan orang lain juga. Kalau ini pun tak boleh follow, aku anggap kau tak lepas pun matematik darjah 2. Cermin di gym bukan saja untuk anda ambil selfie dan jadi narsistik, tapi ia juga penting untuk anda melihat teknik ketika melakukan senaman. Kalau anda lalu antara cermin ketika orang tengah buat exercise, actually anda dah mengganggu, terutamanya ketika menggunakan beban yang berat di mana konsentrasi dan teknik itu penting. Ini juga kenapa bila main bowling, bila orang sebelah tengah baling, anda tunggu dulu dia habis baling baru anda pergi sebab memang akan mengganggu. Keluarkan bunyi ketika anda melakukan senaman yang heavy, itu okey. Anda keluarkan kata-kata semangat sebelum start set anda pun okey, tapi tak perlu jerit macam gorila untuk satu gym dengar. Kalau pakai earphone pun dah boleh dengar orang tu jerit, itu dah kira terlalu kuat. Selain dari itu, kalau anda perlu jawab phone, muzik dekat gym tu dah cukup kuat. Jadi tak perlu tinggikan suara untuk lawan lagu di gym tersebut. Jadi lebih baik anda keluar jawab phone anda daripada berada di gym dan cakap dengan kuat. Etika yang berikutnya, kalau anda menghargai perkongsian seseorang, boleh tekan like dan juga subscribe. Dah, alright, terima kasih. Ada setengah senaman terutamanya yang menggunakan bebanan yang berat memang akan berdentum sikit apabila anda letak di lantai. Memang normal, daya graviti tu memang otot anda tak mampu nak lawan. Tapi ada perbezaannya dengan orang yang hempas peralatan ini. Bukan saja ada daya graviti, tapi mereka sendiri tolak peralatan mereka sama ada barbell ataupun dumbbell dengan bertujuan nak bagi semua orang dengar yang dia tengah buat exercise tu. Come on bro, tak ada orang impress pun dengan deadlift 50 kg kau tu. Meskipun lantai gym dah tebal dan ada plate ataupun dumbbell yang bersalutan, namun kalau anda hempas tu masih lagi boleh menyebabkan kerosakan pada peralatan. Dan satu lagi, kalau anda yang jenis lepaskan ataupun hempas dumbbell tu, dia boleh jatuh, melantun dan berguling ke atas kaki orang. Okey, seterusnya bau. Ini memang obvious. Gym adalah untuk kegunaan ramai, jadi pastikan bau badan anda itu okey lah. Kalau anda terus pergi gym daripada tempat kerja di mana anda tak sempat balik rumah, di gym pun ada shower untuk anda mandi dahulu, refresh dan kurangkan bau badan. Tapi apa yang saya nak kongsikan juga adalah perkara yang bertentangan juga sama. Janganlah jadi orang yang sembur badan dengan perfume, dengan deodorant sampai mengganggu orang lain. Dan yang paling teruk, orang yang tak mandi, lepas tu dia ingat dia boleh cover bau badan dia dengan sembur deodorant sampai berasap badan. Hormati orang yang sedang melakukan senaman, terutamanya kalau mereka menggunakan free weight seperti barbell, dumbbell, kettlebell dan sebagainya. Meskipun ketika kau menyelit tu tak kena aku punya dumbbell, tapi kau berada terlalu dekat tu telah menyebabkan aku risau dan aku tak boleh fokus ketika melakukan senaman. Jadi alert dengan persekitaran untuk elakkan kecederaan.
plate sandwich ni bukanlah satu menu di Subway, tetapi dia adalah term yang digunakan bila plate tu disusun tak ikut bebanan yang sama. Kadang sampai perlu keluarkan 4 keping 20 kg untuk dapatkan 10 kg yang aku nak tu. Tempat untuk letakkan barbell plate ni selalunya tak ada label, tetapi guna common sense untuk letakkan plate yang sama dalam satu tempat. Selalunya untuk peralatan mesin akan ada satu jenis sahaja dalam satu gym. Jadi bila dah habis tu, beransur lah. Rehat di antara set tu normal, okey? Memang normal untuk kita rehat dalam 20 hingga 30 saat di antara set. Anda nak main phone ke, nak minum air, nak berhenti sekejap, itu tak ada masalah. Tapi dah 10 minit aku tengok kau tengah scroll TikTok tu. Jadi orang lain pun nak guna juga peralatan tu. Jadi kalau bila dah habis tu, terus saja beransur. Tapi paling sakit hati bila nampak dia scroll kat phone tu dah lama sangat dah. Bila tanya dah habis ke belum, dia cakap ada lagi set. Kalau nak dirumuskan, hormati dan bertolak ansur terhadap orang lain. Gym adalah ruang berkongsi, public space untuk kegunaan ramai. Tak kisah anda baru jejak kaki di gym atau dah bermastautin selama 10 tahun, gym adalah tempat untuk semua orang boleh bersenam dengan selesa dan selamat. Apapun matlamat fitness anda, kita saling membantu. Prinsip kehidupan coach mudah saja. Ini bukan saja untuk gym tapi untuk kehidupan. Kalau anda boleh bantu orang lain, bantu. Kalau tak boleh, jangan menyusahkan orang lain. Alright, itu saja untuk video kali ini. Video ringkas saja. Kalau anda mendapati dia bermanfaat, boleh tekan like dan subscribe supaya tidak terlepas video yang akan datang. Okey, semoga kita jumpa lagi. Sekian.